اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita, yaitu ayat yang ke-250 surah Al-Baqarah. Betul ya? Semua ada ya? Apa tak ada kongsi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. InsyaAllah kita sambung, kita mulakan pelajaran kita ayat 250. Ini kisah apa ni? Kisah Talut ya. Sebelum itu saya memohon banyak-banyak maaf bagi kepada perempuan yang belum lagi dapat buku kita tiga anak-anak murid kita ni ada 300 lebih. Tapi sebab ada yang beli 3, beli 4 dia. Jadi kita kita insyaAllah kita akan buat lagi insyaAllah. Mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Sebab yang dalam buku kita nanti saya akan keluarkan satu edaran khas untuk beberapa pembentukan Ada beberapa sedikit kesilapan yang berlaku dalam buku kita. Dan memang itu dah dirasai benda itu sebab kita nak cepat Sebab bila tuan-tuan tak ada buku, susah nak belajar. Kami mudah-mudahan mudah. Sebab dah ada rujukan buku kita. Okey, insyaAllah kita masuk ayat 250. Ayat yang pertama, perkataan pertama apa dia? Wa. Ini tak boleh pakai ni. Tuh. Kurang. Okey. Wa makna apa? Dan. Isim ke fi'il ke haraf? Haraf apa? Ya. Istina. Kenapa istina? Kerana dia permulaan ayat. Okay. Kalau dia menyambung cerita maka ini menyambung cerita Talut. Masih lagi menyambung cerita Talut, maka ini dikatakan harf apa? Apa? Okey. Perkataan Okey, perkataan selepas dia ialah
Lamma. Apa makna lamma? Tatkala. Dia adalah isim popular. Isim apa tu? Ya, isim zaraf. Zaraf apa? Zaraf zaman. Ada tak dalam diagram kita warna pink? Ada. Lamma, tatkala kita sandarkan dia popular tatkala. Kemudian apa perkataan selepasnya? Baratu. Boleh tak saya kata dia fi'il mudhari'? Tak boleh. Sebab fi'il mudhari' mesti pangkal dia bermula dengan alif nun ya. Ini bermakna ni fi'il madhi. Kalau fi'il madhi yang berlaku penambahan waw alif atau dhamma dia hum. Ya? Apa makna hum barazu? Mereka telah nampak. Diterjemahkan menampakkan. Dia nampak jelas makna barazu ni. Ya? Cuba kalau jalankan huwa bunyi macam mana? Huwa baraza. Diagram warna apa nak guna? Kuning. Diagram warna kuning. Huwa baraza. Makna ia telah nampak jelas. Huma baraza. Hum barazu. Mereka telah jelas. Okey, ini pertama fi'il apa ni? Fi'il madhi. Bila kita jumpa fi'il madhi, kita kena cari fa'il. Siapa yang jelas tu? Mestilah pada dhamir yang tersembunyi. Apa dia? Hukum. Ada tempat tak? Ada tempat tak? Nanti di sini depan ada ni kosong. Ini tak apa? Sini kosong tak ada. Kak Mimi datang lambat. Depan tak apa, tak kena tanya. Sini sama je, depan belakang semua tak kena tanya. Okey, barazu fa'il dia dhamir. Apa dhamir dia tadi? Hum ni siapa? Telah jelas mereka. Mereka telah jelas. Mereka ni siapa? Tentera Talut. Dia yang beriman. Tentera Talut semua beriman. Cuma telah ditapis. Akhirnya sampai nak bertembung tu tinggal sikit je. Satu bilangan yang sangat sedikit. Ini maknanya tentera dalam bahasa Arab disebut apa? Junudun. Kenapa saya tak tandingkan? Sebab dia nak jadi mudhaf. Nak jadi mudhaf. Mana mudhafun ilaihnya? Junudu Talut. Talut lah. Ini bukan ayat Quran, ini ayat saya. Sebab kita nak kembalikan hum ni, mereka ni siapa? Mereka ni adalah tentera Talut yang beriman. Telah jelas kepada mereka. Telah jelas kepada mereka. Ini sampai kepada saat terakhir pertembungan peperangan. Setelah Allah uji mereka dengan sungai. Sebahagian besar mereka tu gagal kerana tak boleh tahan. Ada yang terus mandi-mandi kat situ, ada yang minum banyak. Yang terus ialah yang yang melepasi ujian. Sampai bertembung. Sebelum bertembung, beberapa orang pula daripada tentera ni kata kami dah tak berdaya, kena tapis lagi. Ini iaitu pertemuan terakhir. Orang ni sahaja yang akan berperang. Baru apa perkataan selepas dia? Li makna apa? Haraf apa tu? Haraf jar. Ni li ni haraf jar. Kemudian apa perkataan selepas dia? Jalut. Selepas haraf jar bagi apa? Bawah. Kenapa dia bagian? Ada pelajaran minggu lepas yang kita telah bagi tahu. Ini adalah satu pelajaran yang disebut mamnu. Apa makna mamnu? Dilarang. Ini adalah perkataan yang ditegak. Min. Apa makna min? Daripada as-sarfi. Daripada as-sarfi ini susah. Nak dikata.
diterjemahkan, tetapi dilarang daripada 3 lah. Apa dia? Alif lam. Dia dilarang daripada alif lam. Yang kedua, ini sama dengan syarat apa? Mudhaf. Mudhaf pun tak boleh alif lam, tak boleh tanwin. Cumanya dia maksud dengan saraf dilarang daripada baris bawah. Sepatutnya lepas haraf jar mesti baris bawah, tetapi maknanya dia dibariskan atas. Kerana perkataan jalut, ya, dia memang tak boleh dibariskan bawah. Ini satu kategori nama. Kalau kita tengok kategori mamnu min as-sarf, kita dah main minggu lepas, ayat-ayat. Dia ada satu kategori nama yang bukan Arab, yang lebih daripada 3 huruf. Okey, contohnya jalut. Jalut berapa? Jalut berapa huruf tu? 5 huruf, Kalau talut, cuba tengok perkataan talut sebelum tu. Cuba buka. Talut boleh tanwin tak? Falamma fasala talut tu. Muka surat apa ni? Ayat 249. Falamma fasala talut. Tengok talut tu kan? Talut. Tapi tak apalah. Sebab yang paling penting, dia hanya tak boleh baris bawah. Bagi depan boleh tak? Bagi atas boleh tak? Boleh. Sebab tu dalam ayat 249 tu, falamma fasala talut tu, tak boleh baca talutun. Begitu juga jalut, tidak boleh dibaca jalut. Al-jalut tak boleh. Talutun pun tak boleh. Talutin tak boleh. Sebab tu dia kata barazuli jalutan. Ni berapa huruf talut? 5. Ni nama bukan, termasuk nama nabi-nabi daripada kalangan Bani Israel. Ni berapa huruf ni? 7. Dia dah memang confirm dah. Dia termasuk dalam kumpulan tak boleh ditanwin alif lam baris bawah. Ibrahim ada berapa huruf? Sama. Begitu juga cucu cicit dia, iaitu Yaqub, Yusuf, Ayyub, Musa, sampai kepada Isa tu, makna nama bukan Arab yang lebih daripada 3 huruf. Dia termasuk dalam kategori ini. Kategori dia agak banyak, tetapi sangat senang dikenal dalam Quran. Tengok je perkataan tu. Kalau dia tak boleh alif lam, tak boleh tanwin, tak boleh baris bawah. Rujuk semula exercise kita dalam Ali nama orang Arab. Sebab tu boleh Aliyun, tetapi tidak semua orang Arab boleh tanwin juga. Kalau perkataan Muhammadun boleh tanwin? Boleh. Tetapi Ahmad tak boleh. Sebab ada pattern yang macam tu tak boleh. Kerana Al-Quran tidak mentanwinkan perkataan Ahmad. Misal kata dalam surah Saf, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmadu. Tak boleh, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmadu. Kenapa dia mamnu min as-sarf? Sebab Al-Quran tidak mentanwinkan dia. Fasajadu illa iblisa. Tengok iblisa, dia tak ada alif lam, tak ada tanwin. Itu mamnu min as-sarf. Ya Adam uskun Adamu. Tengok tak ada tanwin. Dia punya lah tu. Yang sebenarnya jangan susah-susahkan hati untuk mengingat semua-semua tu. Kalau nak tengok boleh, tetapi tengoklah dalam Quran perkataan ni. Yang lepas haraf jar tengok bagi atas. Macam tu, lijalutan. Itu mamnu min as-sarf tu. Dan cek dia tidak ada alif lam dan tanwin. Okey. Li jalut. Cuba terjemah semula. Wa lamma
Ada perkataan yang ditafsirkan di situ li qitali Jalut, makna untuk memerangi tentera Jalut. Makna telah jelas untuk memerangi tentera Jalut, ya, makna dah berdepan dah. Okey, apa perkataan selepas dia? Ya, wa haraf apa tu? Haraf. Suka haraf jar, mentang-mentang lah haraf jar ni popular, paling popular, tapi tak semua dah haraf ke haraf jar. Haraf jar baru satu jumpa satu, paling kurang dia ada satu kali dalam setiap Al-Quran. Okey, wa. Lepas tu? Wal junudi. 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 Apa makna junud? Tengok, waw ni waw apa? Haraf apa? Haraf ataf. Ataf kan? Selepas haraf ataf dipanggil apa? Ma'tuf. Mengikut diagram kita warna purple, ma'tuf bagi apa? Banyak ni mazhab ni. Mazhab purple lah. Jangan buat mazhab sendiri, itu mazhab hitam. Ya? Warna apa warna? Ada. Warna purple? Purple ada. Okey. Purple isim baris, ya, isim baris depan dipanggil isim marfu'. Ada berapa keadaan dia? 6. Kalau isim baris atas, isim apa dia panggil? Mansub. Ada berapa keadaan? 11. Kalau isim baris bawah dipanggil isim majrur, ada berapa? 2. Kalau isim tu tawabi'. Apa makna tawabi'? Mengikut. Okey, ada berapa? 4. Cuba tengok dalam tawabi' itu ada tak maktuf? Okey, soalannya maktuf bagi apa? Dia bukan bagi depan, bawah, atas, belakang, tetapi bagi ini hanya mengikut baris sebelumnya. Okey, dia ni nak mengikut baris apa? Dia mengikut baris Jalut. Jalut sepatutnya bagi apa? Sebab apa? Sebab haraf jar. Dia akan mengikut baris yang sepatutnya, bukan baris yang tak patut. Dia tak patut bagi atas kan? Kerana lepas haraf jar baris bawah, ya, jadi dia mengikut baris yang sepatutnya. Sebab tu li jalu ta wa junudi. Dia ikut baris sebenarnya. Baru tuan-tuan faham bahawa Jalut ni sepatutnya bagi bawah, tapi tidak dapat dibariskan bawah kerana mamnu' minas sarf. Okey? Jadi maknanya dia baris bawah ni kerana maktuf. Maktuf bagi apa? Okey, betul. Kenapa dia tak ada alif lam? Sebab dia nak jadi mudhaf, maka mana mudhafun ilaih? Sebab apa? Sebab dhamir muttasil akan melekat dengan isim. Ya? Apa tanda dia isim? Baris bawah. Okey, satu tanda sudah memadai. Ini tentera siapa ni? Junudihi, tenteranya. Tentera siapa? Tentera Jalut. Tentera Jalut ni kafir ke Islam? Tentera kafir, ya. Makna tentera ini ketua dia, iaitu Jalut, dan tenteranya, iaitu tentera Jalut yang kafir tersebut. Okey, lepas tu apa dia? Qalu. Okey. Qalu ni dah melambat-lambat dah, ya. Kalau tuan-tuan menguasai berapa perkataan Quran? 1,700 perkataan Quran ada pada pecahan qalu. Ya, kalau tuan-tuan nak memecah dia sangat senang dah. Ya, dah ada dalam buku kita. Semua pattern-pattern dia tu tuan-tuan boleh ikut dia jadilah. Boleh. Saya tunjukkan sikit lah. Dulu dah tunjuk juga. Okey, cuba tuan-tuan buka. Ini dia buka muka surat 240. 240. Minta maaf ya abang-abang ni yang tak ada buku. Wasi. Duduk sebelah. Okey. Sekarang ni saya
boleh bergerak bebas. Dua papan putih. Okey, perkataan yang sama pattern dengan qala ialah apa dia tu? Sona. Cuba tengok yang atas tu. Kalau kolom nombor 1, fi'il apa? Fi'il madhi. Macam mana bunyinya dalam buku tu? Sona. Sona. Cuba bariskan. Qala. Sama. Sona. Qala. Kalau sona dia telah memelihara, kalau qala dia telah berkata. Okey. Kolom nombor 2 fi'il apa? Mudhari'. Macam mana bunyi fi'il mudhari'? Yasunu. Dia bunyi macam mana? Yasunu. Di sini apa jadi? Yaqulu. Yasunu, yaqulu. Kalau yasunu makna dia sedang memelihara. Kalau yaqulu dia sedang atau akan berkata. Okey, cuba tengok kolom nombor 3, isim apa? Masdar. Masdar. Apa makna masdar? Kata terbitan. Kolom nombor 3 Kalau tuan-tuan yang tak ada buku pun boleh rujuk kepada diagram warna kuning. Sefir. Ini sefir. Masdar. Saya nak masdar ada 2, tapi ambil satu saja tu. Masdar biasa. Macam mana bunyinya? Saunan. Cuba bariskan. Qaulan. Kalau saunan pemeliharaan, kalau qaulan perkataan. Tiga-tiga ni digunakan secara kerap dalam Quran. Okey. 4. Kolom nombor 4. Kolom apa? Isim fa'il. Isim fa'il mana apa? Berlaku. Kalau tuan-tuan rujuk kepada kolom dalam diagram warna kuning tu, sifir tu sudah memadai. Cuma dia ada sikit masalah sebab ada alif. Okey, macam mana bunyi dia? Isim fa'il di situ? Sa'ilun. Ya, silakan. Qailun. Ya, itu fa'ilun. Itu dia punya penimbang dia. Pattern dia fa'ilun. Tetapi dalam perkataan dia akan jadi qailun. Apa makna qailun? Dia fa'il. Orang yang berkata. Nombor 5. Isim maf'ul. Macam mana bunyi dalam buku kita? Maf'ulun. Itu benda yang diperkatakan. Nanti qalu, mereka telah berkata kan? Perkataan cakap ajuk ni adalah maf'ul, iaitu cakap yang nak dicakapkan, yang diperkatakan tu benda maf'ul. Okey. Kalau nombor 6, fi'il apa? Fi'il amar. Macam mana bunyi di situ? Sun. Macam mana nak terima sun? Qul. Boleh? Senang kan? Senang. Cuba sebut senang dulu. Okey. Kalau senang saya ajar, kalau susah saya tak ajar. Cuba terima qala. Dia telah berkata. Okey. Dia kerana fi'il madhi bermula daripada wa. Cuba terbalikkan kita punya sifir, kita dapatlah. Terbalikkan sifir kita tu, kita akan tengok fi'il madhi mesti mula daripada wa. Wa qala. Ya? Kalau nak huma akan jadi qala. Kalau hum sampai ke bawah. Ya, bila dapat punca mesti boleh turun sampai ke bawah. Okey, fi'il mudhari' yaqulu maknanya bermula daripada apa? Dhamir dia? Ya. Sedang atau akan. Okey, dia sedang atau akan berkata. Okey. Ketiga, qaulun masdar. Apa makna masdar? Apa makna masdar? Kata
Perkataan. Daripada berkata jadi perkataan. Ya. Perkataan ni isim tu fi'il ke harf? Isim. Diagram apa nak guna? Hijau. Jangan kuning. Sebab kuning tu diagram fi'il. Ya. Jadi gunakan hijau. Jadi bila dia ni isim, apa tanda isim? Tanwin. Kan? Bermakna dia boleh disebut dengan alif lam. Kalau alif lam bunyinya macam mana? Al-qaw lu ke lu? Lu. Tak boleh tanwin bila ada alif lam. Kan? Okey. Dan dia boleh dipecahkan kepada dua. Ini satu perkataan. Pertama dia ni jantina dia muzakkar ke muannas? Sebab apa? Okey. Kalau satu perkataan akan disebut qaulun. Kalau dua perkataan qaulani ataupun qaulaini. Kalau jamak dia tengok kamus. Sebab jamak apa? Apa jamak dia? Aqwal. Ini kita sudah cakap dulu aqwal. Jamak taksir memang tak dapat nak disediakan. Telah disediakan dalam kamus. Okey. Boleh? Okey. Jadi maknanya kita pattern dia pada muka surat berapa tadi? 40. Itu perkataan dia sona yasunu saunun. Kiaskanlah. Memelihara. Dia telah memelihara. Yasunu dia sedang akan memelihara. Kalau saunun pemeliharaan. Kalau qala dia telah berkata yaqulu dia sedang berkata. Ya, qaulun perkataan. Siapa yang tak dapat ini? Diagram. Ada. Semua ada. Okey. Terima kasih. Okey. Sekarang kita masuk nombor 4 ni. Kolom untuk apa ni? Isim fa'il. Apa makna isim fa'il? Kalau perbuatan dia berkata, bermakna di sini orang yang berkata. Ini qa'ilun makna orang. Orang ni buat orang ni seorang yang berkata. Nak guna diagram warna apa ni? Hijau. Sebab dia isim kan? Orang ni lelaki ke perempuan? Lelaki. Okey. Kalau kita sebut seorang lelaki yang berkata, bunyinya qa'ilun. Kalau dua orang? Ataupun kalau orang-orang lelaki yang berkata? Ataupun qa'ilah. Kalau seorang perempuan yang berkata? Qa'ilah. Qa'ilatun. Kalau dua orang? Ataupun kalau jamak dia? Ya, qa'ilatun ataupun qa'ilatin. Maknanya tuan-tuan dapat pecahkan dia kepada muzakkar dan muannas. Bilangan dia kepada mufrad, musanna dan jamak. Okey. Nombor 5. Isim apa? Maf'ul. Isim maf'ul maknanya apa? Yang kalau perbuatan dia berkata, dia yang diperkatakan. Yang diperkatakan. Yang kena katakan. Yang kena kata yang kena kata itu siapa? Benda lah. Jangan nak tolong. Yang diperkatakan. Benda yang diperkatakan tu diperkatakan dipanggil maf'ul. Ni maf'ul. Kami tak dapat nak ambil pattern maf'ul sebab dia ada harf sakit dia. Asalnya sepatutnya maf'ulun, tapi tak dapat nak jadi maqbulun. Dia jadi maqbul saja. Ini kalau mereka telah berkata, benda yang akan diperkatakan ni yang dipanggil cakap anjuk dalam bahasa Melayu kan, dipanggil maqbul. Maqbul ini benda tak tahu apa nak diceritakan ni. Okey, seterusnya kolom nombor 6 fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar maknanya perintah. Dia bermula daripada apa dhamirnya? Anta. Kalau kita terbalikkan sifat kita tengok fi'il amar bukan daripada buah, daripada anta. Betul tak? Okey, kalau fi'il amar macam mana nak kalau berkata? Macam mana nak perintah?
Yalah, cakap Melayu. Okey, bukan berkata ni. Katakanlah. Katakanlah. Ya, oleh. Kenapa engkau? Kerana fi'il amar bermula daripada anta. Okey, kalau nak jalankan fi'il amar macam mana? Anta kul. Mesti mati hujung dia. Dan kita balik sentence tu. Mesti anta kul. Kul huwallahu ahad. Ya? Boleh ya? Tengok fi'il amar. Anta kul. Antuma kula. Apa yang tak berapa mahir 240 tu. Kiaskan dengan sun suna. Ikut kita punya buku tu. Hello, buku. Ikut pattern sun tapi jangan bunyi sun, bunyi kul lah. Sun tu contoh, tapi dia punya pattern sama dengan kul. Okey, tengok situ. Okey, cuba jalankan. Anta kul. Mana katakanlah oleh antuma kula. Tengok sini. Kula. Antum apa mana kulu? Katakanlah oleh antum kamu semua katakanlah oleh kamu semua. Anti kuli. Antuma kula. Antunna kulna. Katakanlah oleh kamu semua. Ini fi'il amar. Kemudian 7. Kalau nombor 7 fi'il apa? Fi'il nahi. Macam mana fi'il nahi? La tasun. Macam mana? La taqul. Ikut je contoh. Apa mana la taqul? Janganlah engkau berkata. Janganlah. Ya, engkau. Kenapa engkau? Sebab bermula daripada Ya, sebab fi'il nahi bermula daripada anta juga. Tapi siapa nak jalankan dia? Dalam buku tak ada dia kena tengok dalam diagram warna kuning. Cuba jalankan. Anta la taqul. Janganlah kau berkata. Janganlah kau mengatakan. Okey? Cuba jalan apa ni? Kalau dalam Quran, dalam Quran larang kita daripada mengatakan pada ibu bapa kita. Fala taqul lahuma uffin. Apa la fa? Jangan la taqul. Engkau berkata lahuma kepada atau bagi kedua mereka uffin. Itu maknanya kita mengingkari perintah ibu bapa kita ya. Dah tahu. Dah jalan belum tadi? Belum. Okey, cuba jalan. Anta la taqul. Antuma la taqula. Dia macam fi'il amar sikit contoh dia. La taqula. Antum anti la taquli. Antuma la taqula. Antunna la taqula. Ya, pandai. Ya. Okey, nombor 8 dan nombor 9. Itu isim apa? Isim makan dan isim zaman. Isim makan makna apa? Makan tempat, menunjukkan tempat berlakunya perbuatan. Kalau zaman masa dilakukan perbuatan tersebut ya. Macam mana bunyinya dalam buku kita? Masanun dia jadi bermakna kalau isim makan makna apa? Tempat berkata. Kalau isim zaman masa berkata. Macam itulah. Tapi bukan makan berkata. Makan tu bukan makna makan. Makan tu makna kadang-kadang
Bukan tempat makan. Tempat berkata. Tak apalah tuan-tuan. Saya memang cuba mengambil pendekatan Melayu betul. Sebab memang saya punya ni mengembangkan bahasa Arab kepada suku bangsa Melayu. Sebab bahasa Melayu ni ada 1600 perkataannya memang disebut-sebut puncanya daripada bahasa Arab. Bermakna kita ni memang Arab. Ya. Sebab lingua pun kata kalau kita menguasai lebih 1000 perkataan bahasa asing, makna kita menguasai bahasa dia. Kita bukan 1600. Ya. Sekarang saya nak dekatkan dia. Perkataan-perkataan banyak dah. Kadang-kadang dah tersebut dah. Ya. Ini makal. Orang Melayu ada sebut makal? Tak ada. Cuba jadi kamu Anas. Makal. Cuma orang Melayu sebut apa? Makalah. Makalah tu tempat kita mengatakan apa yang kita cakapkan yang kita nak sebut dalam buku tu. Ya, mungkin dia akan jadi makalah. Politik. Okey. Seterusnya nombor 10. 10 isim alat. Macam mana bunyi di situ? Niswan. Dia bunyi niswan nip. Isim alat. Macam mana nak terjemah alat? Alat lah. Alat yang digunakan untuk berkata. Adakah? Mikrofon. Tapi mikrofon dia ada satu istilah khas. Bukan semua ni boleh guna kata. Ada yang orang Arab tak guna, tetapi kita hanya belajar pattern-pattern perkataan. Kalau orang Arab tak guna, kita janganlah sebut-sebut. Ya? Macam mikwal ni saya tak pasti ada khas. Sebab kalau mikrofon dia dah ada satu istilah khas. Dia sebut mukabbir. Mukabbir mana perkataan kabbar. Kabbar makna membesarkan. Kalau mukabbir, alat yang membesarkan suara, yang halus jadi kuat. Pembesar suara. Mukabbir. Okey, cuba tengok nombor 11 fi'il apa 11? Madhi. Majhul. Macam mana bunyi di situ? Sina. Macam mana nak terjemah? Ila. Kita baca kila. Macam mana nak terjemahkan dia? Dia telah. Kalau dia atau ia telah. Dikata. Ini juga digunakan kerap dalam Quran. Surah As-Sajdah. Wa qila lahum. Maknanya orang yang berkata itu tidak disebut. Dikatakan kepada mereka ahli neraka, wa qila lahum dzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada ahli neraka, rasakanlah azab api neraka. Agak siapa kata? Allah. Sebab tak ada orang mengatakan. Sebab tu ulama tafsir ada yang menyatakan, yang mengatakan tu Allah sendiri, dan ada yang menyatakan iaitu malaikat Zabaniyah, iaitu yang penjaga-penjaga neraka. Rasakan azab api neraka yang kamu dustakan dulu. Kat dunia tak percaya, sekarang rasa. Okay? Kila. Maknanya ia telah dikatakan. Kalau fi'il nombor 12 fi'il apa? Majhul. Maknanya pelakunya juga tidak disebut. Macam mana bunyi di situ? Yusanu. Jadi yuqalu. Apa dia yuqalu? Ia sedang atau akan? Sedang atau akan dikatakan. Ini juga ada digunakan dalam Quran, tapi tak sekerap kila. Kila ni terlalu kerap dan dia tak diucapkan. Okay? Kalau kita merujuk kepada Quran, kalau kita nak menguasai, bukan semua pun terlibat. Yang akan terlibat qala banyak dalam Quran. Banyak. Dan pecahan dia. Yaqulu banyak. Qaulun ya agak banyak. Salamun qaulan min rabbir rahim. Tapi dia bagi atas. Sebab bila qaulun, jangan nampak qaulun dia. Kalau bagi bawah qaulin. Kalau bagi atas qaulan. Kalau ada alif lam al-qaulu. Kalau bagi bawah al-qauli. Kalau bagi atas al-qaulu.
itulah. Jangan qaulun pegang buat sampai tak terlepas dah. Qaulun sampai kiamat. Lepas haruf jar pun qaulun. Itu masalah kita, ya. Begitu juga perkataan ni qailun juga digunakan dalam Quran. Qail. Wa qala qailun minhum. Qala, apa nak qala? Dia telah berkata. Fa'il dia qailun. Apa makna qailun? Seorang lelaki yang berkata. Cuba terjemah qala qailun. Ada seorang lelaki yang berkata. Kalau qala qailun minhum, qala telah berkata. Fa'il dia siapa? Qailun. Ni ya, qailun minhum. Macam mana nak terjemah? Ni dulu. Seorang lelaki dari kalangan mereka. Perkataan berulang-ulang, ya? Yang ini tidak digunakan dalam Al-Quran, tetapi yang ini banyak, kan? Qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, qul lil ladzina kafaru. Ya? Boleh? Qul ni banyak katakanlah oleh engkau, dan mesti boleh bercakap. Ya, tadi anta qul, kalau antuma ula, antum. Kalau Allah perintahkan wa qula lahum qawlan layyina, wa qulu, apa makna qulu? Katakanlah oleh kamu lahu, kepadanya, kepada Fir'aun, qawlan layyinan, yang lembut. Diperintahkan kepada Musa dan Harun, katakanlah oleh kamu berdua, wahai Musa dan Harun, kepadanya, kepada Fir'aun, perkataan yang lembut, yang baik. Walaupun jahat, tapi cakap elok. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tapi dia tak dapat hidayah, tak apa, itu bukan kerja dia. Kerja Nabi Musa dan Harun menyampaikan dengan penyampaian yang lembut, ya? Okey, qul. Kalau la taqul digunakan dalam Quran. Ada fala taqul lahuma uffin. Jangan kau cakap pada mereka berdua, ibu-bapa itu kata yang ini tidak digunakan tak digunakan. Ini digunakan secara banyak dan ini digunakan kurang banyak. Kalau tuan-tuan menguasai itu, itulah yang dimaksudkan 1,700 perkataan. Tapi kena kuasai pecahan dia, kan? Senang kan? Senang. Besok betul. Bukan sebut tu. Besok ingat lagi. InsyaAllah. Besok kita ingatkan lagi. InsyaAllah. Ayat ini di sini. Dan bila kita dapat qala, mesti dapat pecahkan fi'il madhi huwa qala. Cuba jalankan huwa qala. Dia adalah berkata huma qalu. Ni apa makna qalu? Mereka telah berkata. Fi'il apa ni? Fi'il madhi. Kalau jumpa fi'il madhi, maklum biasa kena cari fa'il dia ada pada dhamirnya. Apa tu? Hum. Hum ni siapa? Iaitu tentera Talut yang beriman itu. Ya? Tentera Talut. Disebut junudu Talut. Kalau kita kata tentera Talut yang beriman, macam mana nak cakap Arab? Junudu. Okey, kenapa dia bagi depan tak? Kenapa dia tak ada alif lam? Mudhafun ilaih. Bermakna mudhaf. Ini jadi mudhafun. Mudhafun ilaih bagi apa? Macam mana sebutan dia? Qalu. Bukan. Kan mamnu min as-sarf tadi. Bagus sudah kan? Atau tutup. Ya, dia qalu tak boleh bagi bawah. Kan? Tentera Talut yang beriman. Macam mana nak sebut?
Tentera Talut yang beriman. Itu ya. Junudu Talutal mu'minun. Ya, makna tentera Talut yang beriman. Itu. Kalau kita nak buat ayat kita lah. Okey, mereka iaitu tentera Talut telah berkata di sini dengan maksud berdoa, ya, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia kata? Itu doa tu, ya, doa. Rabbana. Ini Rabbana. Mana wahainya? Nampak wahai? Tetapi perkataan di sini sepatutnya memang ada ya. Wahai. Kan? Kita belajar kat HTA kan? Okey, untuk kita di sini Rabbah. Dia ni tak ada alif lam dan tanwin, kenapa? Mudhaf. Bermakna na jadi apa? Okey, sekarang ni kita pergi ke sana. Ini saya padam, Ini saya nak tunjukkan satu contoh yang sangat mudah. Boleh ni? Seronoklah ada dua popong putih. Tengok tak saya punya kelas di Melaka? Tengok tak? Tak tengok. Itu kaji yang bagus, untuk kita. Kalau rasa Melaka punya kelas tu, dia punya cerita dia lebih kurang cerita kita. Kita di sini tentang Talut Bani Israel. Sana memang cerita perangai buruk Yahudi. Perangai buruk Yahudi dalam kelas Melaka tu, perangai buruk Yahudi tu penuh cerita dekat situ. Kelas Melaka saya tu, papan putih dia besar ni je. Jadi saya kena bagi dua pula. Tapi sini 4 kali ganda, Faham? Kalau tak cukup tak tahulah. Tak pandai juga. Dia pakai sikit. Okey, sekarang ni tuan-tuan tahu makna ya. Ya mana apa? Wahai. Ini harf apa ni? Harf nida. Apa makna nida? Seruan. Dia popular tak? Dia popular, Okay. Semua perkataan selepas harf nida dipanggil munada. Kalau nida makna seruan, munada dipanggil maknanya yang diseru. Siapa-siapa sahaja terletak yang mesti orang yang diseru. Tak kisah kucing pun boleh masuk sini. Kalau kita panggil kucing kita, mana dia adalah munada. Di sini bisa kata perkataan Rasul. Rasul ni mesti jadi munada. Munada ni mesti isim. Apa tanda Rasul tu isim? Ada alif lam? Tanwin? Bagi bawah? Habis? Dia terletak lepas harf nida. Ada tak dalam kita punya ni diagram warna hijau nombor 5? Ada isim yang kelima. Apa-apa sahaja yang terletak selepas harf jar dan harf nida, nombor 5. Ada isim. Apa sahaja perkataan yang terletak lepas harf jar mesti isim, kan? Begitu juga perkataan yang terletak lepas harf nida mesti isim. Yang ini nombor 5. Selepas harf jar dan harf nida. Diagram warna hijau. Memanglah susah nak cari, sebab tuan-tuan jadikan dia putih. Kita jadi hijau kan? Sayang lah. Dia sayang yang hijau. Sepatutnya yang boleh dia proyek-proyekkan yang hijau tu. Yang putih tu kalau dia buka-buka nanti hancur. Tak minit. Okey, munada makna yang kena seru, yang diseru. Kalau kita merujuk kepada diagram kita warna purple, munada ni baris apa? Cuba tengok kawasan isim mansub. Isim mansub makna isim berbaris di atas. Ada satu keadaan dia munada nombor 10. Nombor 10 munada. Dia mesti baris atas. Itulah munada maknanya ialah
Mana-mana isim yang terletak selepas harf nida. Kerana nida ni makna seruan. Munada makna yang diseru, iaitu dia mesti isim. Kalau di sini siapa yang diseru? Rasul. Mesti Rasul ni baris atas. Yang kena confirm lagi, pasti nampak betul-betul dia baris atas sekiranya dia munada dan dalam masa yang sama dia itu adalah mudhaf. Boleh tak dia jadi mudhaf ni? Apa tanda dia mudhaf? Tak ada Islam, tak ada tanwin. Itulah. Mana mudhafun ilaih dia? Allah. Apa tanda mudhafun ilaih? Baris di bawah. Mudhafun ilaih. Ya. Maknanya kalau dia tu dan dia mudhaf mesti baris atas. Contoh, kalau kita panggil ya Rasulullah atau wahai kekasih Allah, kita sebut macam mana? Ya Habibullah, bukan ya Habibullah, ya Habibullah. Kalau ya wahai hamba Allah, ya Abdullah, mesti bagi atas kerana lepas ya tu bagi atas. Ya Habibullah, ya Abdullah, ya Abdullah. Kalau ustaz, macam mana nak pakai? Dia kalau nak bagi ke atas mesti dia jadi mudhaf. Mesti selepas dia tu mudhaf ilaih. Buat Ya Ustaz. Ustaz dia tak boleh. Ya Ustaz. Ustaz ni mesti disandarkan kepada sesuatu. Ya, Ustaz bahasa Arab. Tengok tu. Ni dia tak ada alif lam dan tanwin sebab apa? Mana mudhafun ilaih? Al-lugha. Lughati ke lughatan ke lughati? Mudhafun ilaih bagi bawah kan? Al-lughatil arabiyyah. Kalau nak panggil wahai ustaz yang mengajar bahasa Arab, macam mana? Ya ustaz zal-lughatil arabiyyah. Mesti baris atas. Begitu juga kalau kita nak menyeru, ia memanggil wahai Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Macam mana? Ya Rabban. Oh, itu bukan langit dan bumi, itu wahai Tuhan sekian alam. Okey, cantik. Ya Rabban alamin, bukan ya Rabbul alamin. Ya Rabbal alamin. Kenapa dia bagi atas? Munada dan dua peranan dia tu. Sebab kalau dia munada dan dia juga adalah mudhaf, dia confirm bagi atas. Ya Rabbal alamin. Kalau wahai pencipta langit dan bumi, ya. Kalau pencipta ya Khaliq. Langit dan bumi, as-samawati wal ardi. Wahai pencipta langit dan ya Khaliq as-samawati wal ardi. Kalau wahai Tuhan kami, ya Rabbana. Kenapa dia bagi atas? Mana mudhafun ilaih? Kenapa? Memang berbeza dengan isim. Bawa mendekat dengan isim. Ini cerita lama kan? Sama dia mudhafun ilaih. Ini mesti jadi mudhaf. Sebelum dia jadi mudhaf, dia terletak selepas harf nida dipanggil mesti ada dua peranan tu, munada dan dia mudhaf, ni mudhaf ilaih. Sebab itu saya baca ya Rabbana. Ni lah mana? Ni. Sebab tu yang sebenarnya ada perkataan ya yang tidak disebut
oleh Allah. Ni, ini tak disebut. Ya haraf apa tadi? Haraf nida. Nampak tak ni? Tak nampak kan? Dalam Quran tu tidak disebut, tetapi difahami kerana selepas dia bagi atas. Dia bagi atas sebab apa? Munadah dan mudhaf. Nah, jadi sebab itu kita akan terjemahkan Rabbana, maknanya ya Rabbana. Apa makna ya Rabbana? Wahai Tuhan kami. Tapi kalau wahai Tuhanku, ya Rabbi. Kenapa tak ya Rabban? Kalau dia bersambung dengan ya, itu terpaksa bagi bawah secara darurat. Apa makna darurat? Terpaksa. Secara wajib dia terpaksa bagi bawah. Sepatutnya ya Rabba, ya Rabbai. Ya macam Rabbana, patut Rabbai. Tak. Semua perkataan yang disambungkan dengan domer, domer apa dipanggil ni? Muttasil, iaitu ya, makna apa ya? Aku. Semua wajib bagi bawah. Terpaksa. Walaupun sepatutnya bagi atas. Kalau ustazun jadi masjidun, ya, qalamun, faslun. Nah, dia tak ada jadi faslun, masjidui, ustazui. Nah, mesti zi, ya, ustazi, masjidi, imami, kitabi. Dia memang terpaksa bagi bawah. Itu tak dapat nak tolong. Kalau berjumpa dengan ya dhamir ni, semua tunduk bagi bawah. Ya. Inna jadi apa? Ini. Dia tak jadi innai. Ya. Kalau lahu, baginya. Kalau bagiku, dia tak jadi lain. Ya. Tak boleh lain-lain itu semua. Dia mesti jadi di, bagi. Ya. Boleh nak? Yang dia kualitas sama wakil, kualitas yang kualitas itu jadi sama wakil itu jadi. Ni jadi munada bagi atas kan, dan dia mudhaf kan. Ni mudhaf ilaih. As-samawat ni maksud dia sebab dia mengikut jalan. Depan bawah. Okey, jadi makna bila lepas haraf nida dipanggil apa? Lepas haraf nida, iaitu yang diseru tu mesti baris atas, terutama sekiranya jadi mudhaf. Maka kita akan sebut macam mana? Wahai kekasih Allah, ya Habibullah. Wahai hamba Allah, ya Abdullah. Ya Abdullah. Nah, tidak semestinya. Dia yang pokok dia bagi atas bila dia jadi mudhaf. Dia tak semestinya mudhaf. Bila kita kata wahai Allah, macam mana? Ya Allah. Dia bagi depan. Ya, sebab dia tak jadi mudhaf. Tapi kalau ya Rabbana, bila dia jadi mudhaf baru kena bagi atas. Okey, kalau kita nak panggil wahai ustaz bahasa Arab, apa panjang sangat? Tak sama. Ya ustaz al-lughatil arabiyyah. Sebab sekali lagi, ya ustaz al-lughatil arabiyyah. Barulah sama. Wahai Tuhan sekalian alam, wahai pencipta langit dan bumi, wahai Tuhan kami. Dia mesti macam tu baris dia. Bila dia munada dan dia mudhaf. Bila dia mudhaf, mana jeling sebelah dia. Mesti ada perkataan yang berkandang selepas dia. Sebab tu bila kita panggil Rasulullah macam mana? Ya Rasulullah. Mesti ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kenapa ini? Sama lah kes dia tu. Benda yang sama je. Tengok kes dia ada apa ni? Ada pelajaran khas munada.
Tapi yang ini paling senang lah. Bila jadi mudhaf, dia mesti kelihatan. Ya, nah, ini paling senang. Saya ingatkan pelajaran paling senang. Okey. Boleh tuan-tuan dan perempuan? Boleh. Kita berehat dulu. Kita berhenti berehat, tarik nafas, minum kopi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta